Didik TV KPM. Okay, jadi untuk bahagian B ni kita nak lihat pula kepada bagaimana kita nak menjawab soalan kajian kes dan juga nanti soalan nombor 12 dan nombor 13. Jadi kita tengok dulu macam mana strategi untuk kita nak jawab soalan kajian kes dalam bahagian B ini. Jadi cikgu nak memperkenalkan teknik ataupun bagaimana pelajar boleh mengingat langkah menjawab soalan kajian kes menggunakan teknik SPBJ ataupun saya pasti boleh jawab. Okey, ada 4 langkah yang boleh pelajar-pelajar gunakan untuk menjawab soalan kajian kes bila buat latihan ke, buat ujian sendiri kat rumah ke. Okey, jadi yang pertama sekali adalah kena baca soalan. Itu S saya. Okey, S untuk soalan. Ya, baca soalan kes dulu. Jangan baca petikan dulu. Kalau kes ni kita ada petikan tau Mira. Jadi jangan baca petikan dulu, baca soalan dulu. Yang kedua, kita P iaitu pasti ataupun mengenal pasti apakah fakta yang ada dalam soalan. Fakta apa yang ditanya oleh soalan. Ingat tu pelajar. Sebab tu kena kuasai sukatan mata pelajaran apa yang kita belajar. Dan langkah ketiga B boleh iaitu baca petikan kes. Barulah kita baca. Setelah kita baca soalan, kita kenal pasti fakta, kita dah conteng-conteng apa fakta yang nak dikeluarkan dalam sukatan yang kita dah belajar. Dan barulah kita baca petikan. Apa yang ada dalam petikan, apa yang berkaitan dalam petikan, apa fakta yang disebut dalam petikan dan kaitan yang ada dalam kes petikan itu. Dan langkah terakhir, barulah kita J jawab, barulah kita tulis jawapan. Jadi supaya kita tidak orang kata kalut ataupun jawapan kita itu nampak tersusun, jadi kita boleh gunakan 4 langkah ini. Saya pasti boleh jawab SPBJ. Jadi baca soalan, kenal pasti fakta, baca kes dan last sekali jawab, baru jawab. Jadi cikgu nak tunjukkan bagaimana struktur pelajar-pelajar boleh menjawab soalan kajian kes ini. Jadi untuk soalan kajian kes, pelajar boleh menjawab dalam bentuk kotak juga. Di mana pelajar boleh kategorikan fakta, huraian definisi fakta dan juga kaitan kes dekat tepi sekali. Jadi dalam fakta, kena nyatakan fakta berdasarkan pentafsiran atau analisis yang ada dalam petikan soalan ataupun petikan yang diberikan dalam soalan. Markah akan diperuntukkan sebanyak 1 markah untuk setiap fakta. Jadi, untuk fakta, kita mesti beri definisi. Definisi fakta mesti diberikan atau huraian bagi setiap fakta kita berikan. Sama ada fakta itu fakta umum ataupun fakta khusus. Ayat huraian tu mesti lengkap. Peruntukan markah untuk huraian ini adalah 1 markah juga. Sama macam fakta, 1 markah. Kaitan kes, ayat, tulis ayat dari kes mengikut kesesuaian fakta dan kes yang berkaitan. Jadi dalam petikan itu kita akan kaitkan dengan apa fakta yang kita tulis tadi tu. Jadi kaitan kes itu mesti ada kaitan dengan fakta. Kaitan kes yang sama boleh digunakan dalam fakta yang berbeza. Maksudnya sekiranya fakta pertama, kita dah ambil ayat kaitan kes tersebut. Fakta kedua masih lagi berkaitan. Boleh digunakan petikan tersebut untuk fakta kedua. Jadi boleh ditulis dalam kaitan kes fakta kedua. Dan peruntukan markah untuk kaitan kes ini bergantung kepada markah soalan. Kadang-kadang ada 2, 1 kaitan, ada 1. Jadi itu bergantung kepada peruntukan markah. Jadi boleh juga pelajar-pelajar menjawab dalam bentuk esei biasa. Bermakna kalau tak nak, ada juga pelajar-pelajar yang dia mungkin rasa lambat, dia nak lukis kotak, dia boleh juga menjawab dalam bentuk esei, bertulis biasa. Jadi mengikut flow macam soalan struktur bahagian A tadi, fakta huraian contoh kan. Tapi yang ini tak boleh tulis contohlah, kita tulis fakta huraian kaitan kes. Untuk soalan, ini cikgu bagikan 2 contoh soalan bagaimana menjawab kes. Petikan kes ni cikgu tak sertakan. Ini sebagai contoh bagaimana nak memberitahu kepada pelajar bagaimana cara untuk menjawab soalan kes. Jadi untuk
Soalan yang pertama, jelaskan ciri-ciri peribadi Florence sebagai usahawan. Bermakna kalau kita tengok soalan itu, kita tahu bahawa tajuk ataupun fakta yang berkaitan adalah dalam tajuk keusahawanan kan, bab 1 tadi. Sebab dia tajuk ciri-ciri peribadi usahawan. 18 markah. Nampak? Markah dia banyak. Jadi maksimum untuk soalan kes ni maksimum tadi lebih kurang dalam 35 markah untuk soalan kes ya. Ini contoh soalan. Yang kedua, terangkan kaedah bagi memulakan perniagaan yang paling tepat untuk dilaksanakan oleh Haji Bakar. Ini sebenarnya kes yang berbeza-beza ya soalan ini. Cikgu hanya nak menunjukkan bagaimana contoh soalan kepada pelajar-pelajar. Jadi kita tengok bagaimana cadangan jawapan. Yang pertama tadi, jangan lupa setiap jawapan pelajar kena tulis pembuka jawapan sebagai nampaklah jawapan itu ditulis dengan baik, dibuat perancangan dengan baik. Okey, kita tengok fakta yang pertama iaitu ciri-ciri peribadi usahawan kreatif. Fakta 1 markah kita bagi. Kalau tepat. Huraian, mesti beri huraian tentang fakta itu. Keupayaan untuk menghasilkan produk atau idea baru. Atau idea yang unik. 1 markah. Dan kaitan kes. Kaitan kes ni kita ambil daripada petikan lah. Jadi bila kita ambil daripada petikan, kita kena salin ayat petikan tu dengan lengkap. Jangan salin separuh-separuh. Supaya nanti takut pemeriksa tak jumpa pula kat mana kita ambil petikan tersebut. Jadi kita ambil memulakan perniagaan dengan mengumpulkan hasil kraf tangan yang sangat berjaya di Malaysia. Bermakna kat sini ayat ini menerangkan tentang ada kaitan dengan kreatif tadi. Beliau telah mencampurkan seramik ke dalam koleksi kraf tangannya kerana permintaan untuk produk yang diperbuat daripada seramik semakin meningkat. 1 markah. Kita tengok fakta yang kedua. Faktanya inovasi, di mana huraiannya perubahan, penambahan ataupun baharuan produk atau perniagaan sedia ada. 1 markah. Lepas tu kita bagi ini huraian kaitan kes dia. Syarikat pernah mempromosikan barangan sehingga ke pusat membeli belah. Yang ini adalah kaitan kes yang ada kaitan dengan inovasi. Jadi kita tengok fakta yang ketiga, berwawasan atau berpandangan jauh, sentiasa maju ke hadapan dan mempunyai matlamat. Florence menyedari bahawa TMS perlu mempunyai keunikan dalam produknya. Jadi kat sini ada kaitan tentang berwawasan dan berpandangan jauh tadi kan. Fakta yang keempat, inisiatif. Sama juga, berikan huraian, ngambil tindakan proaktif, usaha yang tinggi atau bekerja keras. 1 markah. Kaitan kes, mendapatkan kemahiran dalam pengeluaran seramik. Jadi semua ini adalah mesti ada kaitan dengan fakta-fakta yang kita berikan untuk jawapan tersebut. Ini yang keenam. Jadi 18 markah. Lebih kurang kita ada 6 fakta kan, ada 6 huraian dan 6 kaitan kes, lebih kurang ada 18 markah. Seterusnya kita tengok pula untuk soalan yang kedua. Kaedah bagi memulakan perniagaan yang paling tepat untuk dilaksanakan oleh Haji Bakar. Ini soalan lainnya sebenarnya. Tadi tu kes lain, yang ni dah kes lain. Cikgu ambil contoh yang lain pula. Di mana untuk soalan ini ada 2 fakta. Franchise dan memulakan perniagaan. Dekat mana cikgu dapat fakta ni? Sebenarnya fakta ni ada dalam kaitan kes. Dalam petikan. Huraian fakta 4 markah, kaitan kes 4 markah. Huraian fakta untuk kelemahan. Mana-mana satu. Kalau kita jawab franchise, bermakna kita kena bagi huraian kelemahan untuk memulakan perniagaan. Kalau kita bagi fakta yang tepat ini adalah memulakan perniagaan sendiri, bermakna kelemahan ini kita kena bagi kelemahan untuk franchise. Akhirnya tukar macam tu. Sebab kita nak dapatkan yang paling tepat, tapi kita kena menyebut apakah kelemahan yang satu lagi kan. Dan kaitan kes, bagi huraian fakta kelemahan. Jadi ini 10 markah. 10 markah saja. Jadi cara menjawab dia, kita bagikan fakta. Yang pertama, kalau kita memilih memulakan perniagaan franchise itu yang paling tepat. Jadi kita bagilah kebaikan franchise. Huraian pertama, dan kaitan kes untuk memulakan perniagaan.
Okey. Huraian kedua, apa dia kebaikan franchise? Di mana franchise mendapat khidmat sokongan daripada franchiser. Kaitan kes dia, yuran permulaan untuk sistem, penyenamaan dan latihan. Itu adalah kaitan dengan bagaimana franchisee itu mendapat sokongan daripada franchiser, kan? Okey. Dan kebaikan yang ketiga, dan akhirnya kita nak ada 4 untuk kebaikan, kan, dan akhir sekali kita boleh bagi satu kelemahan untuk mengukuhkan untuk fakta memulakan perniagaan tadi. Jadi kita bagi tadi franchise, kita pilih franchise, jadi kelemahan memulakan perniagaan sendiri, kan. Jadi kita bagi satu huraian kelemahan dan kita bagi satu kaitan kes untuk mengukuhkan kita punya jawapan Jawapan untuk cikgu, boleh cikgu tukar kepada slide yang tadi sebelum ni tadi, cikgu? Yang mana Mira nak tanya Saya soalan? ada satu soalan nak tanya kepada cikgu. Apa yang Mira perasan, cikgu, bagi setiap contoh jawapan yang diberi pasti ada kaitan kes yang ditulis di situ. Andai kata pelajar tak tulis dah, cikgu, mereka hanya memberikan fakta, huraian tetapi tak tulis perkataan kaitan kes tu. Boleh ke, cikgu? Okey, sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Asalkan sekiranya, kalaulah kata tadi macam soalan struktur, kita tulis contoh. Kalau ini kaitan kes, sepatutnya kita kena tulis kaitan kes. Tetapi bila pelajar, mungkin dia terlupa. Tetapi ayat itu mesti ayat yang lengkap. Jadi mungkin kita boleh tahu bahawa ayat itu adalah ayat daripada petikan kes. Jadi sebab itu tadi tu cikgu ingatkan bahawa pelajar-pelajar bila menulis tu nampakkan perbandingan mana fakta, mana huraian, mana kalau contoh-contoh. Kalau kaitan kes ni kaitan kes. Jadi kalau sekiranya tak tulis pun kaitan kes, maknanya kalau guru ke pemeriksa ke membaca, dia masih lagi faham, oh ini adalah ayat kaitan kes, masih lagi boleh. Tapi seelok-eloknya, yang secantik-cantiknya jawapan, tulislah, kan, supaya memudahkan kalau guru nak semak latihan ke pemeriksa untuk menyemak kertas ke, kan, jadi lebih mudah. Okay? Didik TV KPM